kita kembali dalam pembelajaran dari rumah pendidikan moral tahun 5. Hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran kita unit 2 iaitu baik hati. Dalam unit 2 baik hati terdapat beberapa subtopik. Kita dah lihat tentang subtopik penyeri jiwa masyarakat dan juga sukarelawan idola saya. Sekarang pada hari ini kita sambung semula dengan berasa simpati bantuan diberikan. Kita lihat muka surat 13 buku teks pendidikan moral. Muka surat 13 buku teks tahun 5 pendidikan moral memberikan keratan akhbar. Tangisan kehilangan punca sara hidup. Kita baca sama-sama. Gombak Nora 43 yang tinggal di Kampung Intan buntu memikirkan masa depan keluarganya apabila suaminya yang merupakan tunjang keluarga lumpuh akibat kemalangan jalan raya pada bulan lalu. Nora yang juga merupakan seorang pesakit buah pinggang tidak mampu memikul tanggungjawab menyara 5 orang anak yang berumur 8 hingga 16 tahun dan juga suaminya yang lumpuh itu. Kami juga tiada simpanan. Bagaimanakah kami hendak meneruskan kehidupan? Katanya dengan sedih. Berdasarkan kepada petikan ini, saya sendiri semasa membaca petikan ini berasa simpati dengan keluarga ini. Ketua keluarga iaitu bapanya, suaminya yang merupakan tunjang keluarga lumpuh. Bila kita cakap lumpuh, berkemungkinan besar suaminya ini tidak dapat mencari rezeki untuk menyara keluarga atau tak dapat mencari kerja, nak beri makan, nak beri pendidikan kepada anak-anaknya. Kemudian Nora ini pun juga merupakan pesakit buah pinggang. Jika dah pesakit buah pinggang, mungkin tidak dapat membuat kerja yang terlalu berat, tak boleh buat kerja yang terlalu banyak. Anaknya pula ramai dan juga tiada simpanan. Saya sendiri pun apabila membaca kerata akhbar ini berasa simpati terhadap keluarga ini. Sekiranya awak membaca akhbar ini, awak pun mesti akan berasa simpati dengan keluarga ini. Jadi apabila berasa simpati, ini adalah antara perkara-perkara yang awak boleh fikirkan. Yang pertama, apa yang boleh saya bantu? Kita boleh bantu daripada segi kewangan. Kalau masuk daripada segi kewangan ini, kita menghulurkan duit kepada keluarga tersebut. Ikutlah derma seikhlas mungkin. Kalau kita sendiri tak mampu nak kutip derma dengan banyak, cari rakan-rakan. Kita bekerjasama antara rakan-rakan untuk mencari derma bagi keluarga yang terlibat. Bukan awak seorang saja, ajaklah rakan-rakan yang lain. Kemudian yang kedua, kita lihat sumbangan tenaga. Kalau sumbangan tenaga ini, kita bantu keluarga tersebut mengemas rumah, membantu keluarga tersebut mencari kerja. Itulah sumbangan tenaga, kita bantu dia. Kalau sokongan moral, kita dah tak dapat buat kewangan, kita dah tak dapat sumbang kewangan, kita dah tak dapat sumbang tenaga, kita sumbang secara sokongan moral. Bila keluarga yang jenis macam ni, semestinya dia akan merasa stres ataupun merasa tekanan hidup. Jadi kita sebagai rakan, mungkin orang yang dikenali boleh memberikan sokongan moral terhadap keluarga-keluarga yang seperti ini. Kemudian kita pun kena fikir, mengapa mereka perlu dibantu? Apa yang perlu dibantu? Kenapa? Kita lihat kat sini ada 2 tempat kosong. Kita boleh letak kat sini. Yang pertama, suaminya lumpuh. Kemudian tiada simpanan. Boleh tambah lagi, Nora pesakit buah pinggang. Itu kenapa ataupun sebab-sebab mereka perlu dibantu. Seterusnya, sekiranya semua orang tidak peka dengan keperluan keluarga ini, apakah yang akan terjadi kepada mereka? Kita boleh simpulkan sini. Mungkin keluarga mereka akan mengalami kematian, mungkin hidup susah, mungkin anak-anak dia akan menjadi pencuri perompak, mungkin kita tak tahu. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut, jadi kita perlu bantu keluarga yang jenis macam ni. Bila kita bantu keluarga yang jenis macam ni, kita akan menunjukkan satu teladan ataupun satu perkara, satu perbuatan yang sangat baik. Masyarakat akan tengok, oh bagusnya dia ni. Seterusnya, berdasarkan kepada tajuk yang sebelum ini, kita lihat kepada projek khidmat masyarakat. Dia bagi aktiviti iaitu gambar pusat jagaan OKU. Dekat sini, ini adalah contoh aktiviti yang dia beri. Kemudian contoh projek khidmat masyarakat. Awak nak buat ke mana? Mana-mana pusat jagaan orang tua, pusat jagaan OKU, apa-apa pun boleh. Kemudian di sini awak perlu senaraikan. Sebelum awak membuat projek khidmat masyarakat ini, awak perlu senaraikan keperluan yang diperlukan oleh kawasan ataupun tempat tersebut yang awak nak pergi tu. Contohnya barang keperluan harian, dan awak boleh senaraikan yang lain. Sebagai contoh, diberi gambar pusat jagaan OKU. Kita cakap tentang pusat jagaan OKU, mungkin kerusi roda amat diperlukan. Tempat jagaan tersebut kekurangan kerusi roda, mungkin kita boleh bantu, kita boleh tambah. Jangan pula kalau kerusi roda dah cukup, kita tambah lagi kerusi roda, nanti dah banyak. Tapi benda lain tak ada. So kita kena fikirkan dulu keperluan yang sangat diperlukan. Kemudian bila dah kenal pasti apa keperluan yang diperlukan, kita beri perancangan aktiviti. Membuat kutipan derma, mencari kedai yang sudi menaja kos projek, kemudian
apa yang kita boleh bantu, apa yang kita nak buat semasa kita berada di kawasan tersebut. Ini adalah antara perancangan-perancangan yang kita boleh buat sebelum kita nak buat projek khidmat masyarakat ke sesuatu kawasan, ke sesuatu tempat. Kita perlu menyelesaikan dulu perkara-perkara ini supaya pelaksanaan ataupun apa yang kita buat menjadi mudah. Oleh itu, sekian saja tajuk kita pada hari ini. Kita jumpa pada sesi yang akan datang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi yang sudi menonton video saya. Kita jumpa lagi. Selamat sejahtera. Bye.